Ada yang di kalangan kita ni nampak biasa je, tapi sedang dalam ujian. Suami menyakiti, suami khianat, suami melakukan perbuatan yang membuatkan hati kita remuk, redam, hancur lebur. Tapi gagahkan diri hadir majlis ilmu mencari penawar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab salam itu adalah doa daripada nama Allah, ya salam. Salam itu adalah syiar Islam. Salam adalah satu doa. Nabi bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah kepala kepada ibadah. Jadi bila saya mendoakan Assalamualaikum, salam sejahtera di atas kalian, warahmatullah, rahmat Allah ke atas kalian, wabarakatuh, barakah Allah ke atas kalian. Lalu semua muslimat balas balik. Masya Allah, itu adalah sifat orang mukmin dan sifat ahli syurga yang saling memberi salam. Sebab itu disebut dalam firman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Bila ahli syurga masuk ke dalam syurga, diberikan salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Orang-orang yang sabar berada di majlis ilmu, sabar bangun awal pagi masak, sabar sediakan waktu berbuka, sabar dengan suami yang manja. Oh betul. Ustazah, tambah lagi Ustazah. Bukan manja, malas. Ya, suami orang lain bukan suami kita. Masya Allah. Ya, ada yang diuji dengan suami yang malas, berat tulang nak bantu. Kan masuk pukul 5 tu macam lembek lebih daripada perempuan bersalin. Kan nak baring je, nak tunggu waktu berbuka. Banyak ujian. Dan semua yang hadir di sini adalah orang yang sedang mengumpul-ngumpul pahala sabar. Sebab itu Syahrul Ramadan juga diberikan nama Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Dan saya percaya orang yang paling banyak mengumpul pahala sabar di bulan Ramadan yang dinamakan Syahrul Sabr. Dan salah satu pintu syurga Allah diberi nama Babus Sabr, iaitu pintu orang-orang yang sabar. Boleh jadi di bulan Ramadan ini bukan pahala solat yang membukakan pintu syurga. Sebab Nabi bersabda, iza jaa Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu neraka. Wasusilati syayatin, dibelenggu syaitan. Pada setiap malam Ramadan Allah memilih di kalangan hamba-Nya siapa nak jadi ahli syurganya. Dan pada setiap malam Ramadan Allah akan memadam nama-nama ahli neraka. Allahu Akbar. 8 pintu syurga yang disebut di dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, sesungguhnya syurga Allah itu mempunyai 8 pintu. Dan menurut hadis yang sahih yang lain, ijma' ulama menyebut 4 pintu yang diyakini dan 4 lagi pintu syurga. Itu ada perbahasan ulama kerana tidak disebut dalam hadis yang sahih secara jelas. Namun salah satu pintu adalah pintu sabar, babus sabar. Saya nak tanya muslimat di sini, siapa yang sekarang ni dia sedang sabar? Sekarang ni, saat ni sedang sabar? Angkat tangan. Subhanallah, semua sedang sabar. Kadang-kadang pada satu saat sedang menghimpun banyak sebab-sebab untuk sabar. Ada yang di kalangan kita ni nampak biasa je, tapi sedang dalam ujian. Suami menyakiti, suami khianat, suami melakukan perbuatan yang membuatkan hati kita remuk, redam, hancur lebur. Tapi gagahkan diri hadir majlis ilmu mencari penawar. Ada di kalangan kita yang hadir sama-sama di alam maya ataupun di sini, sedang dalam ujian sakit, dalam ujian berjuang menghadapi musibah sakit, berjuang menghadapi ujian daripada anak-anak, ujian daripada jiran tetangga, adik-beradik, jiran kesempitan hidup. Pelbagai ujian yang sedang berkumpul pada satu saat. Lalu Allah datangkan satu bulan yang namanya Ramadan, juga diberi nama Syahrul Sabr. Maka orang-orang yang sabar sedang berbahagia dan bergembira bila datang pada bulan ini. Kerana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan pahala sabar itu tanpa dihisap. Kalau pahala puasa sekian, pahala salat sekian, pahala sedekah sekian, tapi pahala sabar malaikat tak boleh nak catat berapa jumlah.
Ada orang sekarang ini, muslimat kita ni, dia uji 20 tahun. Masih lagi berterusan dalam ujian tersebut. Ada 5 tahun, ada 1 tahun, ada berapa bulan. Muslimat, kita tidak tahu, boleh jadi di akhirat kelak kita akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih di atas ujian ini. Ya Allah, terima kasih kerana mengujiku ujian tersebut. Rupanya inilah jalan menuju ke syurga. Tapi dulu aku banyak merungut. Aku banyak ungkit-ungkit. Jika tidak, mungkin lebih banyak pahalanya, ya Allah. Ya Allah, rupanya ujian daripada anak yang tidak menghormatiku. Anak yang menyakiti hatiku ini. Rupanya itulah pahala yang boleh aku harapkan untuk masuk syurga-Mu. Jika aku tahu, ya Allah, nescaya aku memilih sabar dan terus berdoa untuk anakku itu. Walaupun dia mula meninggalkanku, mula tidak mengendahkanku dan sebagainya. Dan disebut ini dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak, manusia antaranya berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya jika aku tahu besarnya pahala sabar, maka aku meminta, maksudnya meminta untuk dikembalikan ke dunia, lalu diberikan ujian yang berat, sehingga kan dia sebut apa? Sehingga kan siap-siaplah kulitku hidup-hidup saat di dunia. Kerana mereka mula cemburu melihat orang yang ketika hidupnya memilih untuk tetap sabar, untuk tetap redha, untuk tetap bangkit. Betapa mereka itu di kalangan orang-orang antara yang pertama akan masuk ke syurga. Antara golongan yang masuk syurga tanpa dihisap. Antara golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak.